Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke Cikgu Hamzah Channel. Rasanya Cikgu Hamzah dah lama tak bercakap dekat depan skrin dan tak hasilkan video. Okey, untuk video kali ini Cikgu akan membuat satu video tentang soal jawab PKSK, di mana soalan ini banyak ditanyakan oleh pelajar dan juga ibu bapa. Jadi sebelum tengok video ini, jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe dekat bawah ni. Okey, jom kita tengok video ni. Semoga video ni bermanfaat. Okey cikgu, PKSK tu apa? Okey, PKSK itu satu pentaksiran standard yang diadakan secara pusat bagi kemasukan murid ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 ke sekolah khusus menggunakan kaedah single entry point. Cikgu, apa pula tu sekolah khusus dan juga kaedah single entry point? Okey, biar Cikgu Hamzah terangkan. Kaedah single entry point ini adalah satu sistem permohonan yang dibangunkan oleh KPM pada tahun lepas dan juga tahun ini, yang menggunakan platform berpusat secara dalam talian bagi kemasukan ke sekolah khusus menggunakan padanan aplikasi pakalan data murid ataupun APDM, di mana sekiranya pelajar ataupun murid nak memohon ke sekolah khusus, pelajar perlu menggunakan kaedah ini, di mana sekolah khusus itu ada 5 sekolah, iaitu Sekolah Bersama Penuh SBP, Sekolah Menengah Kebahasaan Agama, Sekolah Menengah Teknik, Kolej Vokasional dan juga Maktab Tentera Diraja MTD, di mana kaedah PKSK ini digunakan sementara bagi menggantikan peperiksaan UPSR yang dimasukkan dan juga PT3 yang dibatalkan pada tahun ini. Jadi sekiranya pelajar nak memohon ke Kolej Vokasional ataupun sekolah khusus yang lain, pelajar perlu menggunakan kaedah ini. Kita ada soalan kedua. Cikgu, maksudnya kalau nak memohon ke Kolej Vokasional perlu melalui PKSK lah. Macam mana tu cikgu? Okey, sekiranya pelajar nak memohon ke Kolej Vokasional ataupun ke sekolah khusus, pelajar perlu memohon ke ataupun pergi ke laman web. Untuk tingkatan 1 pergi ke spskt1.moi.gov.my, manakala untuk ke tingkatan 4 atau ke Kolej Vokasional, pelajar perlu tekan link spskt4.moi.gov.my. Permohonan telah pun dibuka sejak 10 Oktober yang lalu sehinggalah 15 November 2021. Baik, di mana apabila pelajar telah masuk ke link tersebut, pelajar perlu masukkan nombor kad pengenalan pelajar dan juga nombor kad pengenalan penjaga utama. Diingatkan, nombor MyCard penjaga utama ini perlulah penjaga utama di dalam sistem APDM sekolah. Sekiranya pelajar ada masalah untuk login, rujuk cikgu di sekolah pelajar-pelajar sekalian. Okey, mungkin ada masalah pada nombor MyCard penjaga utama di APDM sekolah. Okey, soalan seterusnya, cikgu, macam mana saya nak tahu yang saya ni layak memohon atau tak? Okey, macam mana Okey, semua murid yang didaftarkan dalam aplikasi pakalan data murid ataupun APDM di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia layak untuk memohon dan menduduki PKSK, di mana APDM inilah yang menyimpan segala maklumat berkenaan murid dan juga pelajar. Okey, soalan seterusnya, di mana soalan ini sangat popular di kalangan pelajar dan juga di kalangan ibu bapa. Di mana soalannya adalah, kalau saya tak mohon secara online tapi saya nak daftar secara walk-in ataupun offline, boleh ke cikgu? Jawapannya adalah tidak boleh sama sekali. Di mana pelajar yang layak mendaftar hanyalah pelajar yang memohon secara online, iaitu bermula 10 Oktober sehingga 15 November. Dan apabila pelajar telah mohon secara online, pelajar perlu hadir ataupun wajib hadir dan juga menduduki PKSK, di mana dua perkara ini ada di dalam syarat utama kemasukan ke sekolah khusus. Dan yang ketiga itu, pelajar perlulah memohon sebelum tarikh permohonan tamat. Sekiranya pelajar memohon selepas 15 November, permohonan tidak akan lagi diterima secara walk-in ataupun secara offline. Jadi mohonlah sekarang, jangan lambat, supaya permohonan pelajar-pelajar ataupun murid diterima oleh sistem. Okey, soalan seterusnya, cikgu, bagaimana PKSK ini dilaksanakan? Pertama sekali,
Sebelum pelajar mengetahui macam mana PKSK ini dilaksanakan, pelajar perlu ambil tahu dan ambil cakna tentang garis masa PKSK. Apabila pelajar telah membuat permohonan daripada 10 Oktober hingga 15 November 2021, pelajar perlu buat semakan terlebih dahulu untuk semakan tarikh dan juga pusat pentaksiran bermula 1 hingga 15 Disember 2021. Kemudian pelajar perlu hadir dan menduduki pentaksiran ataupun PKSK, di mana tarikh itu bermula daripada 7 hingga 17 Februari 2022. Jadi pelajar perlu ambil tahu dan sentiasa semak tarikh dan juga pusat PKSK. Kemudian apabila telah hadir dan menduduki PKSK, pelajar perlulah buat semakan permohonan sama ada lulus ataupun tidak. Sekiranya pelajar gagal, pelajar boleh mula buat rayuan permohonan bermula 15 hingga 29 Mac 2022. Sekiranya pelajar berjaya, tahniah diucapkan dan pelajar boleh mula membuat pendaftaran pelajar baharu di sekolah khusus masing-masing bermula pada bulan April 2021, di mana tarikh belum lagi diumumkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemudian, ini adalah bagaimana PKSK itu dilaksanakan, di mana pelajar akan membuat ataupun menduduki pentaksiran kemasukan sekolah khusus secara berpusat yang telah ditetapkan, di mana pelajar akan menjalani ataupun menduduki PKSK secara 2 fasa, di mana fasa yang pertama pelajar perlu menjawab soalan secara online ataupun soalan berbentuk objektif, di mana terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B, di mana pelajar perlu menjawab selama 90 minit yang merakumi kecerdasan insaniah sebanyak 20% dan juga 70% adalah kecerdasan intelektual. Di fasa yang kedua, pelajar perlu menjawab soalan bersemuka ataupun soalan subjektif, di mana pelajar perlu menulis esei dalam masa yang diberikan selama 45 minit dengan tajuk yang diberikan juga. Untuk tingkatan 1, pelajar perlu membuat esei sebanyak 100 patah perkataan. Untuk tingkatan 4, pelajar perlu menulis esei sebanyak 250 patah perkataan, di mana markah ini merakumi 10%. Jadi pelajar perlulah membuat persediaan bermula daripada sekarang, macam mana dan bagaimana untuk menghadapi PKSK nanti. Semoga berjaya. Okey, baiklah, soalan yang terakhir, apakah persediaan yang pelajar perlu buat untuk menduduki PKSK? Okey, antara perkara yang pelajar perlu buat sebagai persediaan untuk menduduki PKSK, yang pertama, pelajar perlulah membuat semakan tarikh dan juga pusat PKSK pada laman sesawang yang sama, iaitu SPSKT1 untuk tingkatan 1, SPSKT4 untuk tingkatan 4. Kemudian bila pelajar dah tahu tarikh dan juga pusat, jangan lupa untuk cetak slip pendaftaran PKSK dan bawa bersama ketika hadir menduduki PKSK. Yang ketiga, pelajar perlu membawa kad pengenalan dan juga yang keempat, membawa alat tulis. Yang kelima, apabila pelajar pergi ke pusat ujian tersebut, pelajar perlu memakai pakaian seragam sekolah semasa ketika menduduki PKSK. Dan yang keenam, ini yang paling penting, pastikan diri pelajar sihat dan tidak bergejala COVID-19 maupun positif COVID-19. Sekiranya pelajar tidak sihat ataupun bergejala, pastikan pelajar hadir ataupun pergi menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik yang berhampiran dan dapatkan pengesahan daripada doktor. Kemudian maklumkan kepada pusat ujian supaya PKSK khas dapat dijadualkan semula untuk pelajar. Yang ketujuh, pelajar perlu bawa dan sentiasa memakai pelitup muka. Dan yang ke-8, pelajar perlulah sentiasa amalkan penjarakan fizikal supaya kita semua dalam keadaan yang selamat. Okey, baiklah, itu saja video kali ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama Cikgu Hamzah. Itu saja soalan-soalan yang cikgu dapat sediakan dan cikgu dapat jawab. Jadi sekiranya pelajar-pelajar ataupun ibu bapa ataupun sesiapa saja yang ada soalan lagi berkaitan dengan PKSK ataupun kemasukan ke sekolah khusus,
boleh tinggalkan di ruangan komen di YouTube ini. Dan sebelum kita bersurai, jangan lupa untuk tekan button subscribe untuk mengetahui lagi video-video Cikgu Hamzah yang lain. Okey, jangan lupa, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.